Gerak. Tak, dia punya tu. Kepala dia je. Kepala dia. Yang atas ni. Dongakkan. Ha? Kepala dia dongakkan. Kepala dia tengah ni. Gelap ya. Tak. Bilik ni memang gelap. Surau ni. Itulah hanya gelap ya. Cubaan 1-2. Cubaan 1-2. Dengar? InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam sya'allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim fil kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga seorang itu mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadatu wa istifadah wal hasa
ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita, kemudian yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah bab tauhid ataupun akidah. Baik, malam ini kita sambung di muka surat 133. Belum masuk lagi? Belum masuk Okey, rasa macam dah masuk. Belum Sampai yang bawah je Ustaz. Ya? Yang bawah je Ustaz. Yang sambung falan dan juga. Kan? Sampai bawah tu kan? Mana sebelah lah. 134 lah. Betul tak? Kamu itu hanya. Baik, 134. Jadi kita masih lagi di pembahasan berkenaan dengan al-wujud. Wujud artinya ada. Tetapi wujud ni ada definisi sendirilah. Dia setiap sifat yang wajib pada Allah tu dia ada definisi dia. Masa definisi ialah ta'rif. Masing-masing ada ta'rif, kan? Kalau sebut dalam kitab tauhid yang lain, dia katakan wujud itu ialah satu hal yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang wujud dia bukan disebabkan oleh sesuatu sebab, bukan dikarenakan oleh suatu kerana lah. Itu dikatakan sebagai wujud. Wujud ialah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dikarenakan dengan sesuatu kerana ataupun yang tidak disebabkan dengan sesuatu sebab lah. Baik, kalau disebut dalam Arabnya dia kata, okey, mana ni? Hilang dah. Okey. Hal hiya al-halil wajibah lizzat ma damat zat ghaira muallalatin bi'illatin. Itu dalam bahasa Arabnya, kan? Wujud ialah satu haliyah. Hal kita dah bincang itu kan, katakan hal ialah sesuatu yang di antara ada dengan tiada, antara ada dengan tiada, itu dikatakan halun. Iaitulah hal yang wajib bagi zat ma damatiz zat ghaira muallatin bi'illatin. Satu hal yang wajib bagi zat Allah selama mana ada zat Allah dan tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, dan tidak dikarenakan ataupun tidak dikarenakan dengan sesuatu kerana. Okey, itu dikatakan wujud. Wujud ialah satu sifat yang wajib bagi Allah, yang mana selama mana ada zat Allah, selagi itulah ada wujudlah. Dan tidak disebabkan sesuatu sebab. Kita ni wujud tetapi disebabkan oleh suatu sebab. Maknanya adanya Allah. Bila ada Allah maka adalah kita lah. Tapi Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita, tak wajib menjadikan manusia lah. Terserahlah pada Allah sama ada nak jadikan atau tidak. Tapi hakikatnya kita telah pun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bila kita dah dijadikan Allah Taala, maka wajiblah kita taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dari itu kita dah bincang, adakah wujud itu ain maujud ataupun ghairu ain maujud. Adakah wujud itu ain maujud ataupun ghairu ain maujud? Adakah wujud itu ialah wujud maujud, Allah Ta'ala itu sendiri, ataupun bukan ain Allah Ta'ala? Adakah wujud itu bila sebut wujud itulah Allah? Bila kita sebut wujud itulah Allah. Allah ialah wujud, wujud ialah Allah. Ini yang menjadi persoalan lah. Sama ada Allah Ta'ala itu ain wujud itu ataupun bukan ain maujud. Jadi ulama antara
kata Abu Mansur Maturidi dan Imam Asy'ari telah khilaf, telah berbeza pandangan dan pendapat antara mereka berdua. Dan kedua-duanya merupakan pengasas kepada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegangi bersama-sama lah. Kalau ikut pada pandangan daripada Abu Mansur Maturidi dan juga Imam Fakhr Razi, dia kata wujud itu ialah bukan. Wujud ialah bukan ain maujud. Okey. Bukan dia ain maujud dan bukan dia lain daripada ain maujud. Itu pandangan daripada Fakhr Razi dan Imam Maturidi. Wujud ialah ain maujud dan bukan ain maujud. Nak katakan wujud tu ain maujud pun bukan, nak kata bukan ain maujud pun bukan. Jadi itulah dikata wujud itu ialah haliyah. Haliyah, antara ada dengan tiada lah. Sifat wujud itu antara ada dengan tiada. Itu pandangan daripada Abu Mansur Maturidi dan Abu Fakhr Razi. Sementara pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari, dia kata wujud itu ialah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Ain in kepada maujud itu sendirilah, macam tu. Jadi mana bila sebut wujud itulah Allah, bila sebut Allah itulah wujud. Itu pandangan daripada Abu Mansur Maturidi lah, kata Abu Hasan Asy'ari. Alright. Kemudian kita lihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan sunnatullah itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Dan aturan Allah Taala itu tidak akan berubah. Kan? Aturan Allah tidak akan berubah, dan aturan Allah itu tidak akan engkau dapati menyimpang. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah Taala itu akan berubah. Tabdil mana berubahlah. Tahwil menyimpang. Ini antara kelebihan Quran ni. Ayat yang sama diulang 2 kali. Ayat sama diulang 2 kali, kemudian di ujungnya ditukar. Kan? Ayat pertama, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Ayat kedua, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sebenarnya dalam satu ayat, tapi dipecah pada 2 peringkat lah. Okey, ini antara satu daripada kecantikan Quran tu lah. Kecantikan Quran tu maknanya dia sama je. Sama je. Susunan tu samalah. Macam tu, ujung tu sama je. Pangkal pun sama, ujung pun sama. Okey? Samalah macam ayat Quran, contoh dia surah Al-Insan. Surah Al-Insan kan, al-ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajim nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Semua kan? Ini nak menyatakan tentang kecantikan bahasa lah, bahasa Quran tu. Kecantikan, dan banyaklah Quran lah. Kan, mana ujung tu sama je. Sama je kan, dia susun begitu cantik lah. Ini nak menunjukkan tentang kehebatan Quran tu sendirilah. Baik, macam sini, tabdila, kemudian tahwila. Kalimat berbeza tetapi makna lebih kurang sama je. Pertama, tidak akan berubah. Yang kedua, tidak engkau menyimpang. Tidak menyimpang. Macam tu. Baik, artinya manusia melahirkan sebab, tetapi Allah lah menentukan sama ada berhasil atau tidak. Kalau kita lihat pada ayat Quran tadi kan, sunnah Allah Ta'ala tu tak akan berubah dan tidak akan menyimpang. Makna apa yang Allah Ta'ala tentukan, dia akan berlaku lah. Contohnya manusia ni satu tahap mesti mati. Mana sunnatullah akan berlaku begitu.
Dia akan berlaku itu, mana setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Pasti akan matilah. Sudah. Kemudian, apa lagi sunatullah? Antara sunatullah tu manusia ni dia macam roda. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap naik ke atas, kejap turun ke bawah. Kan ada masa kita gembira, ada masa kita duka cita. Tak ada kita dalam dunia ni hidup tuan-tuan gembira je. Daripada mula kita jadikan sampai kita nak mati, besok kita gembira je. Tak ada sedih-sedih. Tak ada tak macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Ataupun kita dilahirkan je memang dah duka cita. Kita lahir duka cita, sampailah kita mati, kita tua pun duka cita je. Ada tak macam tu? Tak ada. Jadi dah menyalah pada sunatullah. Kerana sunatullah tu mesti ada macam roda kan. Ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita gembira, ada masa kita kecewa kan. Macam tu. Sunatullah berlaku begitu. Baik. Nah, kemudian apa lagi sunatullah? Setiap yang berusaha pasti akan berjaya. Siapa berusaha mesti berjaya. Sama ada, cuma kejayaan tu sama ada kejayaan tu tahap dia tinggi ke rendah ke, itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Hakikat manusia ni kena usaha lah. Kena usaha, mana kalau nak dapatkan sesuatu mesti usaha. Tak usaha memang tak dapat. Kalau ikut suasana kehidupan dunia ni lah, memang sunatullah Ta'ala begitu. Baik, kita lihat contoh di sini. Dia kata, artinya manusia melahirkan sebab, tetapi Allah lah menentukan sama ada berhasil atau tidak. Soalnya kita sebagai hamba disuruh bertawakal setelah melakukan usaha dan ikhtiar. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Kan Quran cakap macam tu. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, mana berazam dia berusaha, fatawakal ala Allah, maka naklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita tiba-tiba bertawakal tanpa dosa kan. Dan Nabi pernah menegur seorang lelaki lah. Lelaki yang datang jumpa Nabi dengan menaiki unta kan. Lepas tu dia tak tambat unta dia. Ada. Baik. Kemudian itulah adab kita sebagai hamba. Banyak peristiwa yang berlaku yang tidak menepati konsep sebab membawa akibat. Okey. Seperti kisah Nabi Ibrahim AS yang dilontar dalam api. Api yang panas sedikit pun tidak mencederakan Nabi Ibrahim AS. Kebiasaannya api ni ialah membakar kan. Kebiasaan api ialah sifat api ni membakar. Tetapi ada masanya api tidak membakar. Mana berdasarkan kepada kehendak Allah lah. Kehendak Allah, kalau dia kata tak membakar, tak membakarlah. Mana Allah Ta'ala boleh balikkanlah sifat semula jadi api tu. Itu juga nak air, sifat semula jadi air ialah menghilangkan tenaga kan. Menghilangkan dahaga. Kan? Air sejuk biasalah. Air sejuk, air suam. Biasalah menghilangkan dahaga. Allah Ta'ala boleh menukar sifat air tadi yang sejuk di air yang kata air apa yang biasa minum? Air dingin kan? Air suam kan? Air suam kan? Allah Ta'ala boleh merubah sifat air suam ni daripada menghilangkan haus kepada tidak menghilangkan haus. Boleh je. Dia boleh tukar kan macam tu. Betul juga akhirat besok manusia akan dikumpulkan kan di pada mahsyar kan, masing-masing bergerak menuju kepada mahsyar. Ketika menuju pada mahsyar tadi berbagai-bagailah kan, berbagai-bagailah kata suasana orang pergi ke sana kepada mahsyar itu. Ada yang menaiki kenderaan, ada yang berjalan kaki kan, ada yang merangkak, ada yang berjalan menggunakan muka. Kan sebut dalam hadis tu, ada berjalan menggunakan muka. Jadi adalah persoalan. Kan ada lelaki tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana manusia akan berjalan menggunakan muka? Boleh aja Allah Ta'ala nak buat. Kan? Dalam dunia pun tuan-tuan boleh lihat kan. Tak? Orang manusia berjalan menggunakan tangan. Kan? Tangan ke bawah, kaki ke atas. Kan? Boleh jalan. Robik.
Sifat ular binatang, ular kan. Ular ada kaki tak? Ular ada kaki? Tak ada. Tapi macam mana dia boleh bergerak dengan pantas? Cepat. Tak ada kaki pun. Malahan kadang kalah kita lagi. Kita ada kaki, dia tak ada kaki. Dia lagi laju pada kita ke? Dia lagi laju canak lagi kan. Kerana pula ular anaconda kan. Yang jadi makan orang tu. Yang tak cukup tanah, tuan berjalan cabut lagi kan. Tak cukup tanah lah. Dia lagi laju pada tuan lagi. Walaupun kaki tak ada pun. Itulah. Jadi Allah Ta'ala boleh menukar lah. Baik. Cuma apa yang disebut tadi maknanya sunnah Allah Ta'ala ni kalau nak berjaya tu kena usaha. Nak hidup senang dia kena usaha lah. Tetapi usaha tu makna bukan 100% menunjukkan bahawa orang tu berjaya. Sebab ada orang usaha kan tak sampai 10-80% pun akhirnya berjaya cakap situ lah. Kalau nak berjaya kena usaha lebih lah. Betul tu. Kan? Di samping itu kita tak boleh lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kisah Nabi Isa AS yang dilahirkan tanpa ayah. Dan Nabi Ismail yang tidak luka ketika disembelih. Okey. Setiap manusia yang lahir ni mesti ada ayah kan? Ada ayah, ada ibu. Tapi Allah Ta'ala boleh menukar sebagaimana yang berlaku pada Nabi Isa AS. Ibunya Siti Maryam. Tetapi ayahnya ada tak? Tak ada ayah dia. Ada orang kata ayah Allah Ta'ala itulah ayah kepada Nabi Isa. Manakah boleh macam tu? Kemudian ada pula yang katakan bahawa ibu itu ialah Siti Maryam itu ialah salah satu daripada 3 Tuhan. Tuhan Maryam, Tuhan Isa dan juga Tuhan Allah. Gitu. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Ada persoalan. Macam mana Nabi Isa boleh lahir tanpa ayah? Mesti ada ayah dia kan? Ini persoalan lah. Maka dijawab oleh para ulama ataupun yang Nabi ada masa itu. Senang aja. Kias sendirilah kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Bagaimana Nabi Adam AS boleh wujud, boleh ada tanpa ayah dan tanpa ibu pula? Tak ayah tak ada, ibu tak ada. Jadi benda ini tak mustahil bagi Allah. Jadi manusia Allah Ta'ala boleh menjadikan Nabi Isa AS lahir tanpa ayah. Kemudian Nabi Ismail yang tidak luka ketika disembelih oleh bapanya Nabi Ibrahim AS. Okey, sifat semula jadi pisau apa dia? Sifat semula jadi pisau ialah memotong. Dengan syarat pisau tu tajam lah. Pisau tak tajam, golak air dekat ayam tu. Sehingga kalau kita nak sembelih korban kan, sembelih lembu ke kobau kan. Pisau mestilah tajam. Kalau pisau tak tajam, digolak ke lembu tu. Ataupun ditondang lembu tu kan. Macam tu. Baik. Jadi pisau macam mana pun, memanglah sifatnya asalnya ialah memotong. Tetapi Allah Ta'ala boleh menukar daripada sifat pisau tadi, memotong kepada tidak memotong. Dia tak takluk lah. Macam tu. Okey. Boleh tak berlaku? Boleh je. Boleh je. Tuan-tuan lihatlah macam mana ahli sihir buat. Ahli sihir buat ataupun orang silap mata. Tuan-tuan lihat tak ahli silap mata? Kan? Kadang digunakan ahli silap mata ini kadang digunakan pisau lah dengan nak menjayakan silap mata tu, pisau lah, parang dan sebagainya ditusuk dengan orang tu duduk dalam kotak apa tadi, ditusuk lah macam lah kan. Pedang lah semua macam digunakan ditusuk orang dalam kotak tu. Tapi orang tu okey je. Kan? Sihat je. Buka kotak tu okey, sihat, tak ada masalah pun. Salah satunya teknik lah. Teknik dia tu. Dia ada teknik tu. Satu lagi nak cerita pada kita, boleh je Allah Ta'ala tukar. Kalau Allah Ta'ala kan nak, mana daripada pisau tadi yang hakikat perasaannya boleh memotong, tak memotong dah dia. Contoh paling mudah kan, kita boleh lihat kat situ. Baik. Kemudian demikianlah Allah Ta'ala memperlihatkan kehendaknya dalam membatalkan peraturan sesuatu kejadian itu yang membawa akibat atau yang memberi bekas kepada sebab-sebab tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha tinggi dan maha berkuasa. Zat Allah Ta'ala yang maha tinggi dan berkuasa. Itu sebab Allah Ta'ala ni ada satu sifat
yang wajib kita tahu ialah iradah. Iradah, mana berkehendak. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, tak akan berlaku. Walaupun ada kudrah. Dia kudrah iradah ni dekat mengait, dekat mendekat lah, lazim-lazimi antara satu sama lain. Bila ada iradah, sudah tentu ada kudrah. Tetapi bila ada kudrah, belum tentu ada iradah lagi. Iradah, belum Allah Ta'ala nak menentukan lagi. Kan sifat iradah pada Allah Ta'ala tu ada. Sifat Allah Ta'ala tu ada, sifat iradah dia. Kalau tak ada, macam mana pula? Kan, kerana sifat iradah ni salah satu sifat wajib dengan Allah Ta'ala kan. Tetapi dalam menentukan tadi, terpulang pada Allah lah. Sifat iradah tadi, kehendak tadi. Sama ada nak menjayakan kehendak manusia tadi, ataupun tak nak menjayakan kehendak manusia tu. Kalau nak menjayakan kehendak manusia tu, berjayalah dia. Kalau potong tadi, maka putuslah tali yang dipotong. Macam tu. Kalau membakar tadi, hanguslah benda yang dibakar. Hanguslah benda yang dibakar. Itu kalau kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tidak akan berbakar. Dia boleh tukarlah sifat api tadi. Contoh paling mudah, tuan-tuan lihat je lah kan. Dia silap mata lah. Orang boleh berjalan atas api lah. Ada. Kadang-kadang silap terbakar juga. Ada yang terbakar. Penganut agama Hindu kadang-kadang kan, dia berjalan atas api kan, konon lepas lah. Ataupun Syiah kan dia berjalan atas api, silap-silap bulan terbakar kaki kau. Baik, mana kalau bila Allah Ta'ala kehendak tu kan, berjayalah dia, tak terbakarlah kaki dia. Bila Allah Ta'ala tak berkehendak, hanguslah kaki dia, kau melonting kan, melulung terbakar situ. Bila Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tidak menunaikan hajat mereka lah, kehendak mereka lah. Kerana dia berkuasa lah. Itu sebab iradah tu. Itu sebabnya ta'aluk iradah tu tahsis. Kalau kudrah ta'aluknya ialah wujud wal adam. Wujud, ijad wal ibdad. Ijad wal imkan. Sama ada mengadakan ataupun mentiadakan. Itu sifat kudrah. Satu lagi iradah. Iradah ni tahsis. Ta'aluknya tahsis tadi menentukan sama ada nak menjadikan ke, tak nak menjadikan, menjayakan ke, tak nak menjayakan. Serah pada dia. Kalau dia kata dia tak nak menjayakan, dia tak akan menjayakan. Hatta kalau orang kafir sekalipun, kalau Allah Ta'ala kehendak menjayakanlah. Walaupun mereka itu tak beriman. Walaupun mereka tak beriman, dia jadi kafir lah, ingkar pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak menjayakan kehendak tadi, jayalah dia. Kehendak tadi. Maka orang pun tertipulah. Tertipulah dengan kehendak dia. Kita nampak, hebatlah orang ni. Kan? Sebenarnya, kan, itu kehendak Allah. Tapi keadaan Allah Ta'ala tak redolah dengan mereka. Baik. Kemudian terdapat pembahasan ulama terhadap istilah al-wujud. Mengikut pandangan Imam Khawrazi dan Abu Mansur Maturidi, wujud itu bukan dia ain maujud. Ain ya nun. Bahasa Arabnya ain ya nun. Ain. Okay, ain. Bukan huruf ain. Huruf ain lah. Kerana ain ya nun ni banyak dia punya terjemahan dia. Pelbagai, dia tengok pada ayat dia. Kan, ayat depan, ayat belakang. Apa yang sesuai kita terjemahkan? Okay. Ain bermakna ain mata ke? Ain bermakna air kata air apa tu? Air mata air ke? Ataupun ain juga boleh bermakna mata-mata gelap. Ain boleh bermakna mata-mata gelap. Ain juga boleh bermakna matahari. Jadi maksud dengan ain ni ialah zat. Zat maujud itulah. Zat dia. Faham kan? Bukan zat besi apa benda tu, bukan. Itu lain, tu zat makanan. Jangan kita terjemah yang huruf, jangan kita faham mana zat tu, zat makanan tu, zat besi ke, zat apa, zat kerusi ke benda tu. Tak ada. Ni ain maujud, mana dirinya. Ain tu bermaksud, ain bermaksud an-nafsu, diri. Ain bermakna diri, diri maujud itu. Okey? Wujud itu bukan dia diri maujud dan bukan ia lain daripada diri maujud. Ini pandangan daripada
Fakhr Razi juga Abu Mansur Maturidi. Okey. Kalau Abu Hasan Asy'ari dia ada bawah nanti. Abu Hasan Asy'ari bawah tu lah. Macam tu. Baik, kemudian perkataan maujud itu dinamakan dengan sifat fi'li, sifat perbuatan. Sifat wujud itu dinamakan sebagai sifat fi'li, sifat perbuatan, nisbah kepada hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Halun disebut hal tu halun, keadaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari tu saya dah beritahu setiap satu benda tu dia ada 4 kan. Setiap satu benda, kullu syai'in, setiap sesuatu benda itu arba'ah 4. Pertama yang paling atas maujud, mana ada. Paling bawah ma'dum, tiada. Antara wujud dengan ma'dum tu dikatakan halun, haliah. Antara ada dengan tiada. Ada dengan tiada kan. Kemudian antara halun dengan ma'dum kan dikatakan amrun iktibari. Amrun iktibari. Macam tu. Maknanya ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada minda tapi kenyataannya tak ada. Kenyataan tu tak ada lah. Ada pada minda tapi di segi kita nak rasa pegang tak ada. Yang kita pegang tu benda lain. Macam bola kan, bola kita kata bola tu bulat. Bila kita pegang, mana bulatnya? Bila kita pegang bola tu mana bulatnya? Yang kita pegang tu kulit bola. Kan campuran yang sehingga terjadilah bola. Getah semua kan campuran dia. Habis mana dia bulat tu? Ada tak bulat tu? Ada. Mana dari segi zihin kita, minda kita ada bulat tu. Tapi dari segi kharij atau kenyataan dia tak ada. Bila kita pegang, mana bulat? Tak ada bola. Yang ada kulit bola. Kan? Ataupun bahan campuran. Dan kita kiaslah benda-benda lain lagi lah. Boleh? Kita nampak orang berlari kan. Kita nampak orang tu berlari 100 meter. Mana orang berlarinya? Itu nampak orang berlari. Tunjuk mana orang berlari. Kita pun tunjuk. Kamu tunjuk tu paha dia. Kamu tunjuk kaki dia. Kan? Kulit dia. Mana berlari tu? Ada tak berlari tu? Ada. Dia tengah berlari. Ada tak nampak ni berlari tengah berlari kan? Macam tu. Itu dikatakan amrun iktibari. Mana antara halun dengan ma'dum. Antara hal dengan tiada tadi. Itu dikatakan amrun iktibari. Baik. Jadi perkataan wujud itu dimaknakan dengan sifat fa'li, sifat perbuatan. Atau sifat perbuatan nisbah kepada hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Halun. Itu sebabnya bila kita lihat kepada definisi ta'arif wujud itu dalam bahasa Arab dia kata al-wujud huwa halun. Kita halun wajibah. Hal yang wajib lizat. Satu hal yang wajib bagi zat Allah. Madamatil zat, selama mana ada zat. Kemudian ghaira mu'allalatin bi'illatin. Dan tidak disebabkan dengan suatu sebab. Tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Kerana wujud Allah Ta'ala itu bukan disebabkan suatu sebab. Dia wujud dengan sendirinya. Macam kita wujud disebabkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjadikan kita. Kan? Kerana kita ni berhajat kepada pencipta. Kita berhajat pada pencipta. Allah Ta'ala tidak berhajat pada pencipta. Ada satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala itu ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Ingat kan? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Dia kata, la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada pencipta. Kan? Tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat pada zat dan tidak berhajat pada pencipta. Itu dikatakan Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dia tak berhajat pada zat lain. Itu maksudnya. Tidak berhajat pada zat lain dan tidak berhajat pada pencipta. Kenapa? Kerana dia yang pencipta. Dia sendiri pencipta. So kenapa nak berharap pada pencipta lain?
Kenapa nak berhajat pada pencipta lain kan? Kita yang berhajat pada pencipta, itulah Allah. Kalau kita tak berhajat pada Allah, kita nak berhajat dengan siapa? Dengan syaitan. Kan? Jadi bila manusia tak berhajat pada Allah, dia berhajat pada selain pada Allah lah. Dia menduakan Allah lah. Buat patung berhala kan. Buat tu, buat ini, buat arca. A-R-C-A, bukan acar yang makan-makan tu. Kaca juga. Acar kan. Ini arca. Arca ni objek kan? Objek. Buat acar ni objek yang mereka bentuk ni akhirnya disembah oleh manusia lah. Manusia menyembah dia. Cerita. Baik. Kemudian, artinya naklah dikatakan tiada kenyataan. Naklah dikatakan tiada kenyataan, mana tiada pada kharij, tiada pada kenyataan. Dia ada wujud kenyataan melalui segala yang berlaku di alam. Tetapi keadaannya tak dapat dinyatakan secara fizikal di alam ini. Tak dapat dia ada tak? Ada. Allah Ta'ala tu ada. Tetapi tak dapat dizahirkan. Tak dapat dizahirkan. Yang zahir tu apa? Alam. Yang zahir tu alam. Alam yang dicipta oleh Allah. Tapi zat Allah Ta'ala tu tidak dizahirkan. Allah Ta'ala tak menzahirkan zat dia. Kalau Allah Ta'ala nak zahirkan zat dia, boleh. Nantilah satu masa besok, akhirat besok. Dalam syurga kan Allah Ta'ala menzahirkan dirinya. Kan, memperlihatkan dirinya kepada penghuni syurga. Kan? Boleh kan? Macam tu. Tapi di dunia ni tak boleh lah. Jadi secara fizikal tak dapat kita lihat Allah. Tak dapat lihat. Sebab kalau Allah Ta'ala memperlihatkan diri dia, kan, maka sudah tentu manusia berkata, kan, ini bukan Allah, dia kata. Dah jadi macam makhluk pula. Ini bukan Allah. Dah sana. Sikit lagi Tadi lambat pula surau tu. Lambat azan ni tuan. Baik, wujud Allah Ta'ala itu tak ada sifatnya yang baharu. Jadi wujud Allah SWT itu tidak ada sifatnya yang baharu. Yang ini Allah Ta'ala itu tidak bersifat sebagaimana makhluk. Contohnya seperti berada dalam satu masa. Berjisim, mengambil ruang. Nampak? Diri kita ni berjisim. Kan? Sama ada jisim yang latif ataupun kasyif. Jisim ada dua. Pertama, jisim yang latif. Jisim yang tak boleh dilihat, tapi dia ada. Seperti roh. Roh adalah satu jisim yang latif. Okay. Antara langit dengan bumi ni, ada benda tak? Di antara langit dengan bumi ni ada tak benda tak? Di segi zahiriat tak nampak kan? Tak ada benda kan? Antara langit bumi. Tapi sebenarnya ada. Antara langit bumi itu ada. Ada jisim-jisim latif, jisim-jisim yang halus, yang tak boleh lihat secara mata kasar. Tapi ada. Kan bakteria nampak, kalau dizahirkan Allah Ta'ala kita, nampaklah bakteria terbang sana, terbang sini kan. Tapi Allah Ta'ala hijab kita, maka kita tak nampak benda tu. Kerana dia sangat latif ni, sangat lembut ataupun sangat halus lah. Tapi ada tak? Ada. Allah Ta'ala ni bukan seperti jisimnya latif itu. Yang kita anggap Allah Ta'ala macam tu pula. Allah Ta'ala tak nampak dilihat. Bakteria tak nampak dilihat. Kalau macam Allah Ta'ala macam bakteria kot. Hatta kalau kita guna mikroskop pun, kan, teropong teleskop pun nak lihat Allah pun tak boleh lihat juga. Tak boleh lihat. Tapi kalau benda tu ada, kan, macam jisim yang latif ni, benda tu ada. Tapi di segi mata kasar tak ada. Bila kita guna alat, nampak dia ada. Allah Ta'ala tu bukan seperti yang kita nampak yang ada tu. Walaupun dia asalnya tak ada, tapi bila nampak, pakai teropong nampak ada. Allah Ta'ala bukan begitu. Okay? Jadi macam mana
Macam mana Allah Ta'ala ni? Oh alam. Dia tak boleh serupakan dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang boleh diserupakan dengan Allah. Apa saja yang terbayang oleh kita, terlintas oleh kita dan tergambar oleh kita, Allah Ta'ala ni begini, maka itu bukan Allah, kata Allah. Itu bukan aku. Mungkin syaitan ke kan? Kerana sifat Allah Ta'ala ni qadim. Kita hadis, kita baharu. Allah Ta'ala khaliq, pencipta. Kita makhluk yang dicipta. Allah Ta'ala khaliq, kha alif lam qaf, khaliq, pencipta. Kita makhluk, isim fa'il. Khaliq ni isim fa'il. Kalau makhluk isim maf'ul, yang kena cipta, yang kena buat. Mim, kha, lam, waw, qaf, makhluk. Mana yang kena cipta? Kita kena ciptalah. Bila kena cipta ni ialah hadis, benda baru. Setiap benda baru dikatakan hadis. Sedangkan Allah Ta'ala makhluk. Khaliq. Khaliq ni sifatnya qadim. Qadim ni sedia. Qadim sedia. La awalu, kan, tiada awal kepada wujudnya dan tiada akhir kepada penciptaan dia. Kita ada permulaan penciptaan kita dan ada pengakhiran dia besok. Matilah. Besok bila dah mati besok, di alam akhirat pula akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula. Hidup balik. Hidup kekal. Hidup kekal tu tak akan sama dengan kekal Allah. Kerana kekal kita ni tetap ada permulaan kepada ada dia kemudian tiada. Ada kita, asalnya kita tak ada. Asal kita di alam azali tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala ada kan. Jadi lahir ke dunia. Lepas tu besok mati tak ada balik. Akhirnya besok bangun semula. Hidup balik. Adakah Allah Ta'ala berlaku begitu? Tak ada kan. Allah Ta'ala tak ada berlaku begitu. Kalau Allah Ta'ala berlaku seperti itu, samalah seperti makhluk. Samalah seperti makhluk. Allah Ta'ala tidak ada melalui proses begitu, dia tak ada. Makhluk ada proses-proses begitu. Asalnya daripada Adam, daripada tiada, Ain dal Mim Adam, tiada. Daripada Ain dan Adam, kemudian kepada wujud di alam janin, lepas tu lahir ke dunia daripada kecil sampai besar, beranak pinak dan sebagainya. Akhirnya besok kita akan sampai pada suatu usia, kita mati balik, masuk ke alam kubur, roh kita dipisahkan daripada jasad kita, kan? Lepas tu dikembalikan semula dalam kubur tu, berada di alam kubur pula, alam barzah, ada soal jawab dalam kubur. Kemudian akhirat besok akan dibangkitkan semula lah. Dia dihimpun pula daripada mahsyar. Dan kekal sama ada syurga atau neraka. Tapi kekal itu, kekal namanya kekal aradi. Kekal yang datang kemudian. Aridi ataupun aradi. Bukan kekal zati. Dia ada dua tu, kekal zati dan kekal aradi. Allah Ta'ala kekal zati. Zati, zal, alif, taya. Zati. Yang dibahasakan kepada zat Allah. Zal, kekal zati. Sedangkan kita ni kekal aradi. Kekal yang permulaannya kita ni tak kekal. Bila masuk syurga, kekal lah. Okay. Baik. Kemudian, tetapi hal mana tajalli mana menunjukkan diri. Tetapi hal tajallinya berlaku atas tiap-tiap kejadian. Kerana tidak bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudnya dinisbahkan kepada haliyah tadi. Artinya hal yang menepati antara ada dengan tiada. Wujudnya Allah Ta'ala itu menepati di antara ada dengan tiada. Haliyah. Antara ada dengan tiada. Ini pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari. Dia Abu Mansur Maturidi tadi. Dan juga Fakhur Razi. Okey, kita lihat pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari. Dalam pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau menyatakan bahawa wujud itu ialah ain maujud. Wujud itu ialah diri maujud itu sendiri. Ya, ini wujud itu ialah sifat zat yang maujud atau dalil kepada wujud Tuhan ataupun wujud Allah, kerana tidaklah dikatakan wujud melainkan kepada zat Allah.
Jadi mana kalau ikut pada pandangan Muhammad Asy'ari, mana bila sebut Allah itulah wujud. Bila sebut wujud itulah Allah. Dia kata. Okey, bila sebut wujud itulah Allah itulah wujud. Mana wujud dengan Allah Taala ni benda sama je. Pandangan dia lah. Pandangan daripada Muhammad Asy'ari. Pengasas pada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, artinya tidak akan disebut sesuatu itu ada sekiranya dia tak ada dan tidak dijadikan Tuhan. Segala kejadian di alam ini membuktikan kewujudan Allah, membuktikan kebesaran ilmu kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Allah yang menguasai segala sesuatu. Makhluk umpama kapas putih. Makhluk umpama kapas putih yang diterbangkan oleh angin. Keadanya Allah itu, keadanya itu dinyatakan oleh hal ehwal makhluk. Keadanya, kewujudan, ada tu wujud kan? Keadanya Allah itu, adanya, dinyatakan oleh hal ehwal makhluk. Segala-galanya diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita manusia sekadar berusaha dan berikhtiar. Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menentukan. Kalau nak berjaya, mesti belajar. Nak tahu mengaji, contohnya, orang tu nak tahu mengaji. Kita kena belajar mengaji lah. Tak boleh tiba-tiba kita menyerahkan dirinya. Aku nak menjadi orang yang alim mengaji. Aku nak pandai mengaji. Tapi dia belajar tak ada. Belajar tak ada. Belajar Iqra' tak ada. Belajar Muqaddam tak ada. Tapi dia nak menjadi orang alim yang pandai mengaji. Boleh tak? Dari segi zahiriat yang boleh tak? Tak boleh. Kerana sifat manusia tu dia mesti belajar. Belajar daripada A sampai Z. Kan macam kita dulu kan sekolah rendah dulu kan. Tadika kan. Tak? Imam pun masuk tadika kan? Ada tak? Ada semua? Tak ada? Tak tadika? Kata satu ada. Jas satu adalah. Satu ada. Mana ada? Adalah. Mana belajar tu. Mana daripada mengenal ABC tu. ABC sampai pada Z tu. Sampailah jadi orang. Jadi imam sekarang ni. Ada tak imam lahir tu jadi imam? Ada tak? Tak ada. Lahir-lahir tu jadi imam. Tak ada. Mesti setiap manusia tu akan melalui tahap tu kan. Tahap daripada mengangkat tu kan. Daripada kenal ABC tu. Kalau Iqra' tu. A, ba, ta kan. Jadi. Lepas tu A, ba, ta. Sa. A, ba, ta, sa. Je kan. Kan? Macam tu. Kalau dulu ialah alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. Ba di atas ba bawah B, ba depan bu. Itu kalau style kita lah. Kalau utara pula stylenya alif fathah di atas A, alif kasrah di bawah I, alif dhammah di depan U kan. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah tu mana bagi atas? Kasrah bagi bawah. Dhammah tu, dhammataini mana bagi dua lah. Macam tu. Dia separuh daripada negeri-negeri dia gunakan bahasa Arab. Bila dia mengeja tu bahasa Arab lah. Tapi kita macam tu lah. Alif di atas A, di bawah I, depan U. A, I, U. Ba di atas ba, bawah B, ba depan bu. Ba, bi, bu. Nampak? Imam akan melalui proses macam tu. Ada tak imam lahir dulu, tiba-tiba terus jadi imam? Tak ada. Mesti melalui tahap macam itu. Semualah manusia akan melalui tahap macam tu. Kerana dah menjadi sunnatullah, siapa nak pandai dia kena belajar. Nak ada ijazah ke, nak ada PhD ke, mesti melalui proses-prosesnya yang tetapkan kan. Kalau tak akan dapat lah. Kalau setakat beli PhD, apa guna kan? Beli, kau boleh dapat lah, kau beli, kau ada duit. Tapi apa nilai kau? Tak ada nilai. Walaupun ada PhD kan. Mana kau punya tesis? Tak ada tesis kau. Tesis pun orang buat apa? Upah orang buat kan. Tak ada makna lah kalau kau upah. Walaupun kau ada PhD tapi kau upah orang buat apa? Mana kau punya penat jerih lelah kau tu? Tak ada kan? Gitu. Wallahualam. Sampai itulah tuan. Setakat itulah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah. Wallahualam. Ada pertanyaan tak sebelum saya tutup?
Ada. Sekarang isyak ni cepat lah. Kejap dah isyak. Biar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa faham arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.